Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua yang saya sayangi. Apa kabar semua? Saya doakan anda sentiasa berada dalam keadaan sihat, ceria, dan penuh semangat untuk mengejar impian. Hari ini, saya rasa sangat teruja untuk berkongsi sesuatu yang istimewa dengan anda. Sesuatu yang mungkin boleh mengubah cara anda melihat dunia kewangan dan masa depan anda. Ini bukan sekadar perkongsian biasa, tetapi satu jemputan eksklusif untuk kita sama-sama melangkah ke satu fasa kehidupan yang lebih baik, lebih berjaya, lebih melimpah ruah rezekinya. Jom kita mulakan perjalanan ini bersama-sama. Okey? Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak minta tolong sikit. Boleh tak? Kalau anda belum lagi subscribe channel ini atau follow page saya jemput anda untuk lakukannya sekarang. Setiap kejayaan besar selalunya bermula dari satu langkah kecil, dari satu impian yang pada mulanya nampak mustahil. Saya nak kongsikan satu cerita. Cerita tentang seorang anak muda yang saya kenali. Kita panggil dia Adam. Adam datang dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya seorang pekerja kilang. Ibunya pula mengambil upah menjahit baju di rumah. Mereka hidup cukup-cukup makan. Sejak kecil, Adam sudah biasa melihat kesusahan ibu bapanya. Dia berjanji pada dirinya, satu hari nanti dia akan ubah nasib keluarganya. Dia tidak mahu lagi melihat orang tuanya penat bekerja hingga lewat malam. Impian Adam itu menjadi bahan bakar semangatnya. Selepas tamat sekolah, dia tidak terus sambung belajar ke Menara Gading kerana kekangan kewangan. Sebaliknya, dia mula bekerja di sebuah kedai runcit. Gajinya kecil, tetapi dia tidak pernah merungut. Setiap sen yang dia dapat, dia akan bahagikan untuk ibu bapa, untuk simpanan, dan untuk perbelanjaan dirinya yang sangat minimum. Orang lain mungkin akan berputus asa, tetapi Adam melihat setiap cabaran sebagai peluang untuk belajar. Dia belajar cara menguruskan stok, cara melayan pelanggan, dan selok-belok perniagaan runcit. Titik perubahan berlaku apabila dia mula perasan ramai orang suka memesan makanan secara online. Ketika itu, perkhidmatan penghantaran makanan baru mula popular. Dengan duit simpanan yang tak seberapa, dia membeli bahan-bahan masakan. Setiap malam selepas pulang kerja, dia akan memasak nasi lemak dan beberapa lauk ringkas di dapur kecil rumahnya. Dia mula mempromosikan nasi lemak Adam di grup WhatsApp kawasan perumahannya dan di Facebook. Pada mulanya, hanya jiran-jiran terdekat yang membeli. Dia sendiri yang akan hantar pesanan dengan menaiki motosikal lamanya. Lama-kelamaan, berkat kesabaran dan kualiti masakannya, perniagaan kecilnya mula berkembang. Mulut ke mulut, orang mula bercerita tentang keenakan nasi lemaknya. Pesanan semakin banyak sehingga dia terpaksa berhenti kerja untuk fokus kepada bisnesnya. Dari seorang diri, dia kini mampu menggajikan beberapa orang pembantu dan membuka sebuah kios kecil. Kisah Adam membuktikan, kejayaan bukan milik orang yang bernasib baik semata-mata. Kejayaan adalah milik mereka yang berani bermimpi, bekerja keras, dan tidak pernah menyerah walaupun bermula dari bawah. Ingatkan ini, ia bermula dari satu langkah kecil yang konsisten. Anda juga boleh buat begini. Sekarang kita lihat sifat-sifat asas yang mesti ada dalam diri untuk jadi berjaya. Disiplin, kerajinan, dan bijak berbelanja. Kisah Adam tadi bukan sekadar cerita dongeng. Ia adalah realiti yang boleh dicapai. Tetapi apa ramuan rahsianya? Jawapannya terletak pada 3 perkara asas. Disiplin, bangun awal pagi, menepati masa, konsisten dalam setiap usaha. Disiplin adalah jambatan antara matlamat dan pencapaian. Kerajinan, lupakan mitos kejayaan sekelip mata. Tiada jalan pintas. Mereka semua bekerja lebih keras daripada orang lain. Korbankan masa rehat, masa berseronok, masa bersama rakan-rakan. Rajin bukan sekadar bekerja kuat, tetapi bekerja dengan bijak. Perbaiki proses kerja. Belajar kemahiran baru. Sentiasa jadi lebih baik daripada semalam. Ingat, peluh yang kita keluarkan hari ini adalah benih untuk kejayaan yang akan kita tuai pada masa hadapan. Bijak berbelanja. Anda boleh dapat pendapatan besar, tetapi jika perbelanjaan lebih besar, Anda tidak akan pernah kaya. Belajarlah beza keperluan dan kehendak. Mulakan tabiat merekod setiap perbelanjaan. Anda akan terkejut kemana duit pergi. Dengan berjimat, Anda ada lebihan untuk simpan dan labur. Wang inilah yang akan bekerja untuk Anda pada masa akan datang. Tabit kecil ini, jika konsisten menghasilkan kesan kompaun yang luar biasa. Disiplin, kerajinan, dan jimat cermat, kawal 3 ini serentak. Jika salah satu rapuh, kerusi itu akan tumbang. Ia mungkin sukar pada mulanya. Ia memerlukan perubahan tabiat dan gaya hidup.
Tetapi percayalah, pengorbanan ini sangat berbaloi. Inilah resipi sebenar yang telah diguna pakai oleh semua orang berjaya di dunia. Seterusnya, mari kita bincangkan satu perkara lebih mendalam. Mindset seorang jutawan. Selain daripada sifat-sifat tadi, ada satu lagi perkara yang lebih mendalam yang perlu kita ubah. Cara kita berfikir. Ia adalah mindset kita. Orang yang berjaya tidak berfikir seperti orang biasa. Mereka mempunyai mindset seorang jutawan, walaupun poket mereka masih kosong. Buang jauh-jauh pemikiran negatif seperti, saya tak pandai, saya tak ada modal, atau orang macam saya mana boleh kaya. Fikiran anda adalah magnet. Apa yang anda fikirkan, itulah yang akan anda tarik. Latih minda anda untuk melihat masalah sebagai peluang. Contoh, apabila pandemik melanda, ada usahawan yang melihat peluang untuk menjual pelitup muka, pensanitasi, atau memulakan servis penghantaran. Mereka tidak duduk meratapi nasib. Sebaliknya, mereka bertanya, dalam situasi ini, apa masalah yang boleh saya selesaikan untuk orang lain? Apabila anda menyelesaikan masalah, wang akan datang semula jadi. Orang berjaya tidak takut untuk melabur, terutamanya melabur pada diri sendiri. Mereka dahagakan ilmu, membaca buku, menghadiri seminar, mengambil kursus, mencari mentor. Jangan rasa rugi mengeluarkan wang untuk ilmu. Ilmu ialah aset yang tidak akan susut nilai. Akhir sekali, bina tabiat kewangan yang sihat. Amalkan pay yourself first. Asingkan 10-20% untuk simpanan dan pelaburan sebelum berbelanja. Tabiat kecil ini jika konsisten menghasilkan kesan kompaun yang luar biasa. Mengubah mindset dan membina tabiat ialah asas kekayaan mampan. Sekarang kita dah ada mindset yang betul dan faham sifat-sifat yang diperlukan. Soalan seterusnya, bisnes apa yang patut saya buat tahun 2025 ni? Jangan risau, anda tak perlukan modal beratus ribu untuk bermula. Zaman sekarang banyak peluang bisnes trending, kos rendah tetapi permintaan tinggi. Yang pertama dan paling popular tentulah bisnes makanan secara online. Semua orang perlukan makanan setiap hari. Jika anda pandai memasak, walau hanya 1 atau 2 jenis lauk, ini adalah lombong emas untuk anda. Nasi lemak, aneka kuih muih, kek, biskut, makanan sejuk beku, bermula dari dapur rumah anda sendiri, tak perlu sewa kedai mahal. Kos permulaan hanyalah bahan mentah. Mulakan dengan sistem prapesanan untuk elak pembaziran. Promosikan di Instagram, Facebook, dan TikTok. Gunakan gambar dan video yang menyelerakan. Fokus pada kawasan kejiranan dahulu. Bila sudah stabil, barulah perluaskan kawasan penghantaran. Bisnes ini fleksibel dan potensi keuntungannya sangat besar jika anda jaga kualiti. Bisnes kedua ialah dropshipping. Jual tanpa stok. Anda promosikan, pembekal uruskan pembungkusan dan penghantaran. Modal hampir sifar, hanya telefon dan internet. Pilihan ketiga ialah perkhidmatan digital. Penulis kandungan, rekaan grafik, suntingan video, pengurusan media sosial. Iklankan di Upwork, Fiverr dan kumpulan Facebook. Fleksibel lakukan dari mana-mana. Dah ada produk atau servis hebat tapi tak ada orang tahu, tak guna juga. Langkah seterusnya yang kritikal ialah pemasaran. Jawapannya ada di hujung jari anda. TikTok, Instagram, Facebook, X. Wujudkan kehadiran jenama anda di platform-platform ini. Jangan hanya hard sell. Cipta kandungan yang menarik, bermanfaat dan menghiburkan. Gunakan video, terutamanya video pendek. TikTok dan Instagram Reels. Tunjukkan proses di sebalik tabir. Cara anda memasak, membungkus produk atau kongsikan tips industri. Cerita membina hubungan dan kepercayaan. Gunakan audio trending. Sertai cabaran viral. Jangan takut tunjuk personaliti anda. Konsistensi adalah kunci. Cuba post kurang-kurangnya sekali sehari. Kuasa testimoni jangan dipandang remeh. Ambil tangkap layar komen positif atau minta pelanggan rakam ulasan. Testimoni jujur lebih berkesan daripada iklan hebat. Jadilah kreatif. BOGO, free shipping, giveaway, bekerjasama dengan micro-influencer. Lakukan A/B testing dan analisis untuk tahu strategi mana paling berkesan. Kuncinya ialah cari produk yang kosnya murah, mudah didapati, margin keuntungannya baik, dan senang laku. Salah satu kategori yang sentiasa ada permintaan ialah makanan ringan, snacks, keripik sayur, keripik cheese, sambal bilis garing, coklat jar, cornflakes madu. Beli bahan mentah secara pukal untuk kos rendah. Pembungkusan ringkas seperti balang plastik atau pack ziplock sudah memadai. Jaga rasa dan packaging yang menarik. Anda boleh jual melalui ejen, konsainan di kedai runcit, stesen minyak, atau kafeteria pejabat. Permintaan konsisten dan meningkat semasa musim perayaan. Selain makanan, aksesori fashion seperti tudung bawal dan selendang juga pilihan baik. Beli borong, ambil gambar estetik dan gaya pelbagai looks.
produk custom seperti rantai kunci, cawan bergambar, stiker komel laku kerana personal touch. Bermula kecil, ambil tempahan dan kembangkan. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penghujung perkongsian pada hari ini. Saya harap apa yang saya kongsikan, dari mindset hingga idea produk, dapat membuka mata dan minda anda. Ingat, perjalanan 1000 batu bermula dengan satu langkah. Jangan takut ambil langkah pertama. Perasaan takut itu normal, tetapi jangan biarkan ia melumpuhkan anda. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda. Sokongan anda amat saya hargai. Ia menjadi pembakar semangat untuk saya terus berkongsi lebih banyak ilmu. Ini bukan pengakhiran, tetapi permulaan. Mulakan dengan apa yang anda ada sekarang. Ilmu sedikit, modal kecil, dan masa terluang. Terus belajar, terus berusaha, dan paling penting, terus berdoa. Insya Allah, kejayaan pasti menjadi milik kita. Terima kasih semua dan Assalamualaikum. Jom jadi kaya dan berjaya.